nampak macam dan juga tak, bayangkan surat dia dah macam surat zaman lama kan, tapi dia baru lah, dia bertype wa minal ajzi wal kasal. Sebab print. Nabi minta Oh, okay, fine. Ya. lemah Semua orang okey lagi dan ke? juga malas. Okey lagi eh? Oh, memang angkat kaki. Apa sebab al-ajz? Okey. Sebab Kau dia tak lemah. Ingat tak dekat Alina? Jauh sikit. Takut pula. Kerana banyak makan. Jadi best lah tadi kan cerita Betul, tentang Ramadan ni Rizal ni, walaupun dia menyedari hati dia tu hilang, InsyaAllah alhamdulillah. tapi dia cuba kan mencari balik, dan best lah kalau kita ingat balik waktu zaman lawan dari lemah awal-awal dululah, bila kita Antara semua sebabnya apa? disentuh dengan tarbiyah kan, bila Allah bukakan hati kita Tapi kalau untuk kita mana banyak pergi ISK, tapi siangnya pergi Masya Allah. Tosra setiap Khamis, Sebab makan itu dalam talam, Ramadan makan ni di dalam kita talam. kurangkan 4 perkara. Apa lagi kita buat? 4 perkara dikurangkan. Apa Ida? Yang lebih tepat 3 lah. Kita lah buat. Kita macam Kurangkan makan. bungkus barang, keluar pergi masjid, Kurangkan tidur. mungkin dalam dilema masjid ke Kurangkan study ke, Sebab pergi daurah ke ini study ke, akan menyebabkan ataupun lemah. keluar dengan kawan ke, IUI kan. Banyak Tapi makan, itulah zaman jadi ni kan. lemah. Dan Banyak moga tidur pun bukan bertambah dah lemah. setahun lebih, 2 tahun Begitu lebih juga kita dengan tarbiyah, bercakap. kita tak lupakan lah saat pertama kali kita disentuh tu, supaya kita ada memori tau yang akan Nabi menjadi minta at least dari our malas. external Kerana malas internal adalah suatu factor lah, perbuatan yang our akan internal ataupun ketagihan. external pushing factors. Mula malas, dia akan berjangkit malas. Jadi tadi Sebab tu dah para cerita ulama macam mana orang ni, Rizal ni, dia berusaha untuk hidup hati dia. Itu kosong. Sekarang Malas, kita rajinkan cuba mencari macam mana pula untuk kita menjadi seperti Rizal ni kan. Yang Rizal ni maksudnya apa? Kamu daripada malas. Kerana kalau kamu sudah mula satu malas, Kemudian, dia siapa akan Rizal? menunggu malas. Saya. Kemudian dia akan Alamak, menunggu dia malas. seorang. Sebab tu ketika mana kita Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Apa lagi muda macam dia? Itu apa? Rizal ni kan, pemuda kan. Bila Itu kita jemaah, ingat balik itu rukun sedekah. pemuda, dia adalah orang yang Sebab bersemangat, adanya rajin. orang yang Kalau dah ikhlas, mula malas, orang yang beramal, malas amal. orang yang beriman kan. Makin malas pula amal yang Betul lain. kan? Ada sedikit malas amal yang lain. Dalam rukun seorang pemuda. Kami minta lindung, jauhkan dari Jadi, malas. untuk kita cuti ni, untuk kita terus menjadi manusia Mau Rizal yang hidup hati dia tu, kita kenalah Ya Allah, aku minta lindung put daripada al-kubun, iaitu some effort, kebodohan. badan istiqomah. Jadi pernah dengar ke Sebab tentang punca daripada seseorang itu Apa dia tidak nama kita? beramal adalah tarbiyah zatiah? Sebab itu ketika Nabi sebut Dah pernah dapat? Tak adalah semalam kawan dah cerita sikit je. Boleh lah tambah sikit kan. keyakinan itu tidak akan pernah tumbuh Tarbiyah kan? tanpa ilmu. Tadi dah sebut tentang tarbiyah. Kerana Tarbiyah tu bermaksud seawal-awal keyakinan itu maksud asasnya apa? ilmu. Dikatakan ilmu yakin. Iaitu Soalan? keyakinan orang itu akan tumbuh dengan ilmu pengetahuan. Barulah dia akan meningkat daripada ilmu yakin kepada ilmu yakin. Seolah-olah Apa? nampak. Nak dengar lah. Betul. Lagi sekali. Tapi Tolong asasnya ingatkan kakak ni. Lupa. dan seseorang itu akan beramal nak dengar nak cakap apa? keyakinannya. Setelah 2 tahun kan Contoh, JMD, kita berada besar dah waktu kita. zuhur. Nak Nabi tahu nak cakap SAW apa yang kita tengok setelah dia 2 tahun tu melakukan apa define dia nak tarbiyah. tersalat qabliyah faham zuhur lah. itu 2 rakaat. Dia ada 3 orang kat sini je, tak ada berapa orang. Tarbiyah. Ketika mana masuk waktu zuhur itu lagi waktu itu semua Kita ada. amalan. Maka aku suka kalau sekiranya waktu itu aku sedang solat amal sedangkan aku sedang solat. Kita akan beramal berdasarkan keyakinan. Percaya tak? Kalau kita yakin, kita tinggal, kita tak akan tinggal. Sebab apa? Sebab kita yakin. Seperti mana orang yang yakin, dia akan banyak bertambah amalnya kerana dia akan beramal berdasarkan keyakinan. Kenapa kita Kau pandai aku.
dan agung keyakinan yang menimbul, iaitu keimanan Belajar dan apa? So, proses seperti ni sehingga kan? alhamdulillah mata yang sebelumnya ini tak terkawal sekurang-kurangnya ada sedikit kawalan dalam Ramadan. Lidah yang sebelumnya tak terkawal sama sekali, mudah-mudahan ada dalam Ramadan itu terkawal. Ada siapa Kerana satu? ada nilai keyakinan ini yang ada. Tak, dia dah tak lapas tak mati. Tak ada jawapan. Oleh kerana itu Nabi minta Oh, Tengok yes. pakcik ni perlindungan kan. dari Payah jaminan Ada yang kalau tak ada yang mana tanpa ilmu seseorang itu tidak akan Tadi pernah bahan tu yakin, kan? tidak akan tapi dia dapat macam tu kan? Sebab tadi tidak akan pernah bertambah keimanan kepada Allah. Dan minta lindung Nabi juga daripada al-bukhul, iaitu daripada kebahilan. yang betulnya Ada satu hadis Tak nak jawab buku test tu. Definisi awak. Tak awak punya je. ceritakan tentang sifat Nabi dalam Ramadan. Apa dia sifat Nabi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini tarbiyah. ajwadan nas wa ajwada ma Atas yakun dua fi Ramadan hina yalqah. macam Adalah Nabi itu orang yang sangat pemurah. Bertambah pemurahnya Nabi itu adalah ketika di dalam bulan Ramadan. Okey, ya, tarbiyah. Awak Kenapa Nabi definisi saya tarbiyah Dan, kalau kepemurahan definisi Nabi disebut yang dalam hadis itu formal bagi saya tarbiyahil ini musalah, di hati. seumpama angin yang Tapi kalau definisi saya sendiri, maksudnya apa? tarbiyah tu maksudnya Pemurahnya Nabi penyelamat. itu dirasai oleh Bagi semua saya lah orang. penyelamat. Macam angin. Sebab dia bagi Angin kesedaran kepada siapa? dekat saya Semua orang kena. tentang Nabi sebenar-benarnya punya kejadian kemurahan seseorang makhluk tu macam dirasai mana, oleh semua para apa dia sahabat. punya tujuan, apa punya tu. Kalau Bahkan andai kata kita saya pun tak dapat kena tarbiyah, kemurahan Nabi, kita dapat rasa akan hancur. Macam tu lah. kemurahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah definisi Jadi definisi yang dikaitkan benar. oleh para ulama. Ada yang merasakan tarbiyah tu adalah ikat hati kan. Sedangkan Nabi dah terkira pemurah. Lupa pula Zizi ni kan. Ingat-ingat. Proses of learning. Ketika Jadi Nabi seorang hamba. bertambah pemurah sebab Proses of learning. Dan juga KK, Khairina penyelamat kan. Kalau tanpa tarbiyah tu hancur kan. jadi Dan Nabi minta ya Allah kita lindungkan hati sebagai dari seorang kesalahan yang merasai dengan benda tu makna juga, nama ya pula Allah, bukan di mahal kan. banyakkan aku ini Sampai membaca ke sana. Al-Quran dan menghayati Al-Quran Sorry. supaya Sampai terelak ni daripada dah bagi masa. kemudahan tadi. Banyak Kita orang yang baca Quran tidak ada tahu. definisi tu sendiri dan Orang benda tu lah kot bertadarus yang menghidupkan dan hati tidak kita belajar kan. Quran tidak tahu. Yang menolak lah Tidak kita mengelak sehingga diri tiba kan sendiri. dekat masjid ni. Kalau tak mungkin macam dah agak sorry. Anyway. Dan best lah untuk kita menyampaikan lah benda-benda ni kan. Dan menghidupkan hati-hati orang lain juga. Seperti tak tahulah macam kalau iklan TNB dia macam satu lampu hidup kan, kita nak macam satu kampung yang gelap, lepas tu ada satu contohlah surau dia hidup kan, lampu dia. Dan best lah kalau kita dapat tengok cahaya-cahaya rumah lain pun hidup juga. Jadi kita lah menjadi kabel elektrik tu kita jadi sumber elektrik tu lah untuk menghidupkan hati-hati orang lain kan. Tapi macam mana kan untuk satu surau tu hidup kalau dia sendiri tak ada bekalan elektrik. Bayangkan ni dekat Shah Alam ni lah, masjid ni hidup lampu dia. Lepas tu rumah Nina gelap tapi Nina nak baca buku. Jadi Zizi lah kena tolong bagi Hanina elektrik tu. Jadi untuklah masjid ini terbuka cahayanya, dia perlu ada sumber elektrik dia kan. Dan itulah dinamakan tarbiyah zatiah. Itu akak lah bagi definisi sendiri kan. Jangan itu adalah analogi. Tarbiyah tu maksud pendidikan kan. Formal dia. Pendidikan. Zatiah tu kendiri. Maksudnya pendidikan sendiri. Bahasa Inggeris je self learning. Maafkan. Kata para ulama Lain-lain lah. Dan yang kenapa kan tak ada ampun daripada tarbiyah Allah? zatiah ni penting. Maka dikatakan Okey lah, bahasa Melayu pendidikan diri sendiri penting. Al-afwa kepada Allah. Ya je lah kau ni. Apa? Tak sedap. Okey, tarbiyah zatiah. Besar. Maaf, Allah maafkan. Kenapa? Penting Dan segalanya tidak Apa dihisap contoh dia oleh dulu? Allah. Apa tarbiyah zatiah tu?
Tapi afu juga dimaksudkan Tak faham, dalam bahasa Arab maknanya adalah Kau faham al-mubarak betul? wal-ziyad. Bukan orang faham macam itu. Tapi dia Darajat tu macam Oleh kerana itu ketika kita minta al-afu kepada Oh, Allah, okey, nampak awak tak faham. Okay, sorry. Dah baca buku macam faham semua kan. Sorry. Ya Allah, aku minta afu, sekejap, iaitu tambahan dalam urusan agama. Jadi dapat semalam kan? Yang tu kita minta. Sebab apa? Sebab kita nak habis Ramadan. Kita nak minta apa sih tambah dia? nanti lepas Ramadan. Kalau tidak berakhir Ramadan. Okey. Ya Allah tak, aku nak tambah. Tak ingat nanti Tambah, tambah. dapat berkat dan tambah. Tanda keberkatan. Dengarlah tanda sekarang. kita punya amal. Itu tanda berkat. Sebab berkat itu namanya ziyadah ulama, iaitu bertambah dan juga tumbuh. Dia adalah pendidikan Tumbuh sendiri subur yang merangkumi dari segala amal soleh. aspek, Kerana kita minta dilakukan kepada dengan Allah, pelbagai cara kepada Allah, dan pelbagai sisi. semuanya kita Maksudnya dapat. apa-apalah yang contoh kita nak ambil IB kan. Setelah Ramadan bertambah-tambah lagi. Kita tak adalah kita menunggu je cikgu tu suap kita dengan Yang ilmu-ilmu kedua, kan. kita minta Tapi maaf akhirnya Allah. kita akan balik ke bilik dan belajar sendiri. Itulah pendidikan sendiri yang kita make the effort untuk menambahkan lagi ilmu yang kita ada. Jadi dia adalah komitmen yang lain lah selain daripada wasilah-wasilah yang kita ada. Contoh kita ada wasilah usrah, kita ada daurah, kita ada apa lagi Fizi? Paling best. Bagus. Ferina? Mabit. Kita mabit. Kita minta Allah beri berkat kepada kita penambahan di dalam urusan agama kita, di dalam Yang lain macam tak kaya dah. kehidupan Muhayyam. kita. Bagus. Ali Aisyah? Nadwa. Naduah. Lagi satu? Yang permintaan yang Satu lagi. Muktamar, kerih lah. yang kalau kita betul-betul Jauh lah, dapat bukan. Jauh lah tu. Sebab dia Jauh lah istirahat lah. Dia adalah cara kan. kalau kita mesti So satu Semua lagi. tahu. bahkan lebih dahsyat lagi bertambah amal solehnya, alhamdulillah. Dan selain daripada wasilah-wasilah ini, kita adalah komitmen pada diri sendiri iaitu tarbiyah zatiah. Tarbiyah zatiah ni walaupun tak sampai kepada ada darjat dia sebut program tentang yang tarbiyah, sampai ada dua jenis nampak lah. atau Satu macam tarbiyah si. zatiah dan satu Tapi tarbiyah segala jama'i. macam itulah tanda Di mana yang tadi lah ketujuh tadi kita buat secara tarbiyah jama'i lah. Kita masih ada Jama'i lagi tu dua- secara berkumpulan kan, ada secara malam, beramai. ada sebulan, Tapi ada malam, cuba ada bayangkan Kita beradanya masih ada lagi contoh lah Rizal kan, dia kata dia berada di antara orang-orang yang hidup hatinya, tapi dia sendiri merasakan dirinya tidak hidup. Kita punya permulaan. Jadi dan juga daripada awal Ramadan itu sorry, kita Anel. berhasil dia berada di dalam tarbiyah jama'i itulah, di Bahkan dalam sebagai tarbiyah satu pendidikan kesimpulan berkumpulan. kepadanya, Tapi Nabi mengatakan, tarbiyah zatiah dia barang sendiri siapa yang tidak berada di situ. Hati dia tidak berada di situ kerana tiadanya effort daripada diri dia untuk mengekalkan tarbiyah zatiah dia. banyak hati-hati yang Maknanya dia macam tu sebab tarbiyah zatiah dia tak terjaga ke? Boleh jadi. Kemudian dari segi itu Dan tarbiyah zatiah ni apa yang pentingnya kan? diperlihatkan dengan Satu, kesungguhan sebab nak jaga seorang hati. pada malam hari raya. Setuju? Terus amal soleh Kenapa nak kena jaga hati? Sebab kita tak jadi seperti seorang spiritual tanpa hati. Di malam hari raya Dia kata hati. Nabi akan Allah hidupkan hatinya ketika Kenapa? Sebab kan tak kita yang menjadi abid dan khalifah kan, itulah tujuan hidup dia. Tujuan hidup kita. Menjadi abid tu di mana kita menjadi hamba Allah kan, tapi khalifah tu still perlu kan jadi. Dan jadi khalifah ni adalah orang yang menyampaikan, di mana orang yang menyampaikan ni dia perlu hidup hatinya agar ada connection. meneruskan bacaan Takut pula kalau tak ada connection, Masih lagi ada berbalik kat sini kan. bangun lagi untuk faham ke? mulai di waktu malam subuh Tak faham dah. hidupkan Cuba bayangkan kita kat dalam contoh kan, Antuna dalam bangunan yang kat London hari tu yang terbakar tu. Tahu kan berita tu? Waktu tu kebakaran berlaku. Jadi apa yang tindakan pertama yang kita akan lakukan? Jaga orang lain. Cari laluan. Kecuali yang datang Jaga orang lain. Kejutkan orang lain. Which is betul lah, memang itulah macam natural apa tu bagi effect. hati
hati yang sejahtera. Voluntary. Respon Nak dapatkan Respon hati kita lah keadaan sesuatu situasi kan. Macam mana pun kita akan menyelamatkan diri kita juga. Ada ke orang yang akan meninggalkan orang di dalam dia akan cuba untuk selamatkan orang tu, tapi bila kita nampak situasi tu di mana orang ni memang tak boleh selamatkan, contoh dia kena ditimpa dengan bangunan batu-bata yang besar, konkrit yang besar, macam mana pun kan, kita akan ada naluri yang mana kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dahulu. Mari kita terus. Setuju ke? Dia bukan nak katakan being selfish, tapi itu adalah yang terbaik. Untuk kita berdoa kepada Allah. Kan hanya nak akan membakar diri sendiri juga. Bantuan oleh Allah untuk daripadanya. Macam mana Ali akan buat? Untuk terus Lari. sentiasa Selamatkan diri. Macam mana kan kita akan fikir, oh maybe this is the best lah for us. Mungkin Allah memberi rezeki bagi kita untuk lari dan panggil lah pasukan penyelamat ke apa. terlalu banyak memikirkan. Dan itulah sebenarnya kepentingan tarbiyah zatiah ni adalah untuk diri kita sendiri juga, untuk kita lebih kekal dan sabarlah dalam jalan ini. Sebab jalan ini kita tak nak di tengah-tengah kehidupan kita sahaja, tapi kalau boleh memang nak sehingga mati kan. Dan Sebab banyak Antuna dah dapat, kita semua dah dapat tarbiyah ni dalam setahun 2 tahun lebih. Dalam setahun 2 tahun lebih ni, adakah di saat kita tak jatuh? Adakah di saat yang kita menjadi rijal tanpa hati? Baru setahun 2 tahun lebih kan. Tapi kan bila tengok pakcik-pakcik umur 50 tahun, 50 lebih semua tu, mereka masih sabar kan jalan ini. Sebab apa? Salah satunya adalah tarbiyah zatiah dijaga. Baik kuasa dan diam kami ya Allah, terimalah ya Allah. Walaupun mungkin di sana ada kekurangan dan kecacatan, Macam tetapi masa Engkau dah nak Maha habis. sempurna. Engkau adalah Maha Nina lagi sampai penerima. 2.20. Engkau adalah Maha pemaaf dan pengampun. Sebab dia Terimalah sekat kita orang sekali amalan terus. soleh kami ya Allah. Maafkanlah ketelacuran dan kesilapan kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan. Contoh kan, kita dalam bangunan kan, Untuk sentiasa bangunan yang tadi dalam kebakaran tu, kita sendiri berasa dalam keadaan getir lah. Jadi kalau kita tak selamatkan diri kita sendiri, siapa akan selamatkan diri kita? Boleh jadi bila Fazin down, Zizi akan datang macam bagi nasihat semua kan. Tapi kalau diri sendiri tidak mengambil effort lah untuk membina balik diri, dia akan jadi wasteless. Wasteless akan jadi worthless. Waste, semua benda tu lah yang sia-sia kan. Dan juga bila saat kita di penghujung nyawa, hisap kita adalah secara perseorangan. Bukanlah kita akan macam, aku akan dihisap bersama dengan katibah aku. Jadi sedara amal tu akan jadi pukul rata. Tidak. Allah kata kan, hisap adalah individual kan. Amal kita akan membawa kita sehingga ke kuburan, yang itu yang akan reflect lah bagaimana kita akan dipersoalkan nanti. Mungkin itu lihat sesuatu yang masih jauh, tapi itu hakikat kehidupan lah, di mana kubur orang kata asing-asing kan. Tapi kita akan bergerak secara beramai lah, sebab andainya kita hanya tarbiyah zatiah seorang perseorangan tu, tapi tidak bertemu dengan orang lain, mungkin kita sendiri tak tahu pun kita dalam keadaan salah, dalam keadaan yang buat ikut suka hati sendiri lah, tidak diperingatkan dengan orang lain kan. Orang kata cukuplah berada dalam tarbiyah secara bergerak secara beramai-ramai tu, sebab kita kata macam inilah kita punya support system semua kan. Yes, it is. But then kalau support system tu, contoh kan, nak membina bangunan ni, semua orang dalam keadaan bangunan ni sama tinggi. Tapi bila kita rendah, contoh kita adalah satu tiang yang rendah, bangunan tu akan jadi bengkok lah kan. Dia akan jadi tak cantik. Contoh kan, berada dalam satu soft, semua orang berada dalam keadaan susun terapi, tapi bila mana kita ke belakang, benda tu dah jadi sesuatu yang tak cantik. Kekuatan dia akan turun lah.
Jadi perkara ini akan membuatkan pergerakan kita bersama tu akan menjadi tertarik ke belakang. Kenapa macam itu diam? Supaya dia tak tanya, kita kena tanya. Okey. Bagaimana untuk kita macam saya ada rasa sangat formal lah. Tadi cakap tak formal. Macam mana kita nak buat tarbiyah zakiyah ni? Sebab rasa penting ke? Kenapa penting? Nanti tak seimbang. Tak seimbang. Baru jawapan. Sorry. Macam mana dalam sepanjang masa 3 bulan kan cuti, bukan sahaja waktu cuti lah kita nak tarbiyah zakiyah, tapi tarbiyah zakiyah waktu cuti lah sepatutnya semakin kuat. Sebab kita bukanlah kata kita seorang-seorang kat rumah tu, kita memang ada orang lain, tapi kita tahu kefahaman orang lain dengan kita berbeza, dan cara kita beramal juga bezalah mengikut tahap capacity kita punya ilmu kan yang kita dapat selama ni kan. Pertama sekali, cara untuk kita berbuat tarbiyah zakiyah ni adalah muhasabah diri sendirilah. Sebab kenapa kan? Sebab kita nak tahu, kita sendiri yang kenal diri kita sendiri, kita sendiri tahu aib kita sendiri tahu apa yang kita kosong, apa yang kita tak lengkap. Orang lain tak boleh nak bagi tahu kan. Mungkinlah orang lain boleh bagi tahu sebab pandangan luar bolehlah melihat kecacatan kan. Tapi back to our heart lah. Hanya Allah dengan kita saja yang tahu apa yang jadi dengan kita kan. Dan untuk kita mulakan rawatan tu, dia kena diagnose dulu kan. Itulah muhasabah. Mulakan dengan muhasabah diri sendiri dulu. Kemudian lepas kita dah muhasabah, selalu kan kalau kita dapat result, contoh result SEM 3 kan, kita muhasabah kan, tengok tinggi, rendah, apa yang kita akan buat lepas tu? Perbaiki, tukar strategi, perbaiki. Benda ni boleh diamalkan lah dengan benda yang kita amalkan, kita biasa amalkan dengan keadaan dunia. Kenapa tak berbalik kepada akhirat kita kan? Bila kita tengok macam kita dah muhasabah, dah analyse, benda ni mungkin Apa yang kita muhasabah? dan kehidupan seharian kita, masa yang kita gunakan untuk apa, benda yang kita tonton, siapa yang kita hubungi, apa yang kita lakukan kat rumah. Adakah lepas IB tu adalah masa untuk berehat selama-lamanya? Sekejap macam tu kan. Nak putuskan connection dengan akhwat kita, supaya tiada lagi kekacauan kan, apa-apalah. Benda-benda tu lah kita boleh reflect. Lepas tu bila kita tahu ada kesalahan yang kita lakukan, kembalilah kepada Allah untuk melakukan taubat, bersihkan balik diri kita. Sebab bagaimana kan, dalam surah Jumu'ah pun ada, surah Al-Baqarah pun ada, macam mana untuk kita perbaiki diri sendiri adalah bermula dengan membersihkan, tazkiyah, pembersihan. Lepas tu barulah pembacaan, di mana kita bersihkan diri kita dulu, lepas tu barulah kita top up dengan ilmu-ilmu. Bayangkan kan, satu gelas yang kotor, bagaimana untuk kita isi dengan perkara yang jernih, perkara yang baik, untuk kita jernihkan gelas tu. Sebab benda tu memang dah kotor, contohlah berdebu kan, kita tambah air kan, memang akan jadi air debu. Salah lah cara macam tu kan, sebab kita pun tak akan minum. Jadi cara yang untuk ubat balik kita punya sakit ni adalah dengan bersihkanlah hati kita dulu dengan taubat tu. Kemudian barulah kita akan tambah dengan mencari ilmu dan memperluaskan wawasan. Kita top up lah balik. Macam tadi kan, dalam surah, kalau nak tengok surah Jumu'ah tu, ayat 2 kot, tak ingat ayat berapa. Kita baca sebab kita nak beribadah dengan baik kan.
itulah caranya dengan mencari balik ilmu tu. Datang connect balik dengan usramid kita, connect balik dengan akhwat kita, connect balik dengan nakibah kita, ataupun connect dengan kakak-kakak kan, supaya kita tak lost lah. Seterusnya nombor wawasan tu apa? Apa tu? memperluas wawasan. Itu adalah paradigma baru lah. Contohnya? Contohnya kan kita membanyakkan ilmu kan, itu kan membuka paradigma yang baru, wawasan yang baru lah. Oh, maksudnya macam pandangan tak ada sesuatu ke apa? Tidak juga. Macam mana? Once kita baca, contoh lah, kalau baca apa-apa buku kan, dia akan memberi kefahaman kan. Kita bukanlah membuka apa orang dia kata, pandangan. Dia lebih kepada membina fikrah dan membina fikiran kita, membina kefahaman kita. Yes, boleh jadi in a way dia akan membantu lah kita memandang pada sudut yang lain. Contoh kan, kalau baca benda ni kan, tak adalah kita nak kata orang yang tak ada hati ni memang terus tak ada hati. Tapi Hasan Al-Banna kata, Hasan Al-Banna melihat pada sudut yang lain, dibandingkan dia kata, oh hati kau lah yang paling sensitif sekarang ni. Faham ke? Lagi lagi. Lagi. Sebenarnya. Boleh tak PM tepi sekejap lagi sebab kita nak habiskan. Kita apa dah Boleh? habiskan je. Explain je lagi. Apa yang Kak Irina rasa memperluaskan wawasan tu? Tak nampak lagi. Yang kalau sebab dia kata cari ilmu kan. So bila wawasan tu Macam besar. dia meluaskan wawasan dia, macam DG meluaskan wawasan. Kawasan dia. Tapi dia macam bila dia cari ilmu tu maksudnya dia share dengan orang lain. Kenapa kau tak rasa? Sekejap Sekejap, apa yang Tina faham? Kau tak faham juga? Dia macam soalan kat mana tu? Luaskan wawasan. Berluaskan wawasan. Dia macam sebab kita mencari ilmu. Cakap Aida cakap tadi lah. Tadi tu. Tak kau mimpi. Tak, dia macam kita jadi lebih wawasan. Apa maksud wawasan sebenarnya? Terbuka ya. Pandangan pula. Pandang jauh. Lebih berwawasan. Kiranya Kita luaskan. ada matlamat lah kan. Lepas matlamat kita dah bersihkan diri kita dah top up dengan ilmu baru, kita dah ada macam pandangan jauh yang adalah target. Memperluaskan target. Nampak ke? Mungkin sebab wawasan tak kata wawasan. Kata wawasan. Ke tak ni lah. Betul sih. Jadi tak ulas banyak lah tentang wawasan sebenarnya. Macam mungkin lah bila kita dah rasa kita macam dah sedih semua tu kan, macam dah muasabah diri, tengoklah diri macam teruk ke apa, terus kita dah pandang jauh lah kot kan, macam boleh je nak improve diri kita ni dengan, so kita boleh lah set kita punya amal-amal yang boleh membangkit iman balik. So macam pandang jauh lagi lah kot kan, macam taklah Tapi macam terus dalam buku ni dia kata lah, bila mencari ilmu dan cari ilmu tu contohnya it could be in many forms kan. Tapi kalau tarbiyah zatiyah obviously macam Aida cakap kata dia lah, baca buku kan. Tapi buku yang kita baca sebenarnya macam dasar rasa Islam, asas-asas Islam. Itulah yang membantu mengukuhkan fikrah kita dan membuat kita fikir dengan cara lain lah. Tapi ada juga buku-buku yang patutnya dia sendiri katalah yang sepatutnya kita baca untuk memperluaskan lagi wawasan kita. Contohnya ilmu psikologi, ilmu communication skills, benda macam tu yang patutnya kita sebagai manusia baca jugalah. Itulah yang dikatakan sebenarnya. Maknanya kita sebagai manusia nak ditarbiyah zatiyah ni, bila kita mencari ilmu tu memperluaskan wawasan kita lagi lah. Tak adalah sama, tak adalah limitedkan dengan benda yang macam okay, lepas ni baca je surat seorang Rizal Fatih. Tak maksudnya okay je. Tapi always look for something yang boleh membina diri kita jugalah. Sebab banyak je benda. Ingat satu ni Mutabak Amal usaha kita orang set dulu. Salah satu yang baca buku. Memang macam baca buku agama. Tak, baca buku di luar bidang awak. Contoh kalau awak engineering, Mutabak Amal tu baca artikel pasal bukan bidang kita. Baca ekonomi, baca pasal biologi, benda macam tu. Maksudnya itulah kot. Boleh tambah dalam Mutabak Amal. Sebab Mutabak Amal tu yang menyokong tarbiyah zatiyah kita kan. Sebab tu lah benda tu pun kena masuk Mutabak Amal. Macam tu. Okay.
Ada tak jumpa ke? Kesian. Dah. Ke bawah lagi. Seterusnya, cara keempat adalah mengerjakan amal-amal iman. Benda ni direct lah, perkara-perkara yang membangkitkan iman lah kan. Macam perkara-perkara pertama sekali adalah untuk kita kekalkan lah ataupun perbaiki ibadah-ibadah wajib kita. Solat di awal waktu, benda-benda yang rukun kan sebagai seorang Islam. Tapi di saat kita sudah melakukan ibadah wajib tu dah tip-top dah, tambahkanlah dengan ibadah-ibadah sunat yang lain kan. Di sini datangnya lah tadi kan mukadimah mutabah amal. Kita adalah set our mutabah amal tu bersama dengan akibah kita dulu kan. Dan bila kita rasa dah cukup lah aku untuk istiqomah dengan tahajud mungkin sekali seminggu. Tapi bila rasa kat situ KMB tu dah tip top dah untuk benda tu. Dan bila kembali ke rumah kita rasa hubungan dengan Allah tu semakin jauh kan. Di situ kita melakukanlah put our own effort untuk menambahkan amal yang kita rasa ini akan mendekatkan lagi aku kepada Allah kan. Qiyam tu adalah sesuatu yang perkara bukanlah wajib, tapi adalah sesuatu benda yang kebiasaan kepada seorang da'i. Kebiasaan ke? Apa perkataannya? Betul lah, Kebiasaan. Sepatutnya manjil. Dia satu kebiasaan lah. Mungkin jadi rutin kan. Boleh, kita bukanlah nak menjadi orang yang rigid yang mana kata qiyam tu adalah sesuatu yang wajib kan. Tapi bagi orang yang memiliki fahaman yang lain, bukan fahaman yang lain, fikrah yang lebih lah daripada orang lain tentang agama ni, dan kita sendiri nak membawa diri kita dan juga orang lain bersama kita, perlulah mendapatkan sumber kekuatan tu, di mana sumber kekuatan itu datang daripada qiyam kan. Malam kita sujud pada Allah kan, meminta dengan seminta-mintanya, dengan begitu muqarrabun mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kita ada boleh beribadah dalam keadaan contoh kan kat pasar malam bising-bising satu kan, kita tak akan ada fokus lah pun untuk solat. Malam tu Allah kata hidupkanlah malam-malammu kan dengan tangisan, dengan baca-baca Al-Quran, dengan zikir-zikir kan. Seterusnya Alamak Sorry Fazilah jangan kat sini. Syazrina. Alamak, takut ni. Perkara kelima kan, kembali kepada memperelokkan akhlak kita. Sebab akhlak ni adalah kuduah, contoh kepada orang lain kan. Bila menjadi seorang yang bergelar da'i, bergelar khalifah, kita akan sentiasa lah menjadi tumpuan ramai untuk lihat. Sebab kita ni berdakwah dengan manusia, bukanlah dengan haiwan. Dan dengan manusia lah kita akan ada perasaan untuk meniru orang lain kan. Macam dalam surat hati ni kan, kita ada tendensi untuk meniru orang lain, dan orang pun akan ada tendensi lah untuk meniru cara kita. Dan akhlak di sini lah sangat penting untuk kita tunjukkan bahawa inilah Islam. Sebab akhlak tu Rasulullah tu macam mana kan, Sayyidina Aisyah kata bagaimanakah akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah tu adalah Al-Quran kan. Dan sangat jauh lah untuk kita sampai ke tahap Rasulullah tu pun, ataupun maybe memang takkan sampai pun, sampai kata akhlak dia adalah Al-Quran kan. Maksudnya bila akhlak ni adalah sesuatu yang tindakan, benda yang amal kan kita lakukan. Sebagaimana kita nak mencontohi Rasulullah, contohilah juga akhlak Rasulullah. Ada adab dia kan, bagaimana dia beradab di rumah, bagaimana dia cuba santuni keluarga, bagaimana cuba santuni akhawat dia, bagaimana cuba mensantuni. Ikut je lah. Ikut lah, boleh lah. Tak ada lagi lah. Boleh lah ikut akhawat nanti. Tak. Saya sudah Saya apa? Rasulullah macam tu. Sorry, sahabat dia kan, bagaimana Rasulullah menyantuni anak-anak dia. Sorry.
Tapi back to our environment kan. Kat rumah kita ada siapa? Ada kita punya parents, ada adik-beradik kita. Tapi kita juga ada akhwat kita yang kita kena jaga kebajikan dia. Kita tak boleh lah macam dah lama tak jumpa, tak apa, kita tak nak kenal dengan dia kan. Tapi walau apa pun yang berlaku, akhwat ni lah yang akan menjadi kita punya support system untuk di mana pun kita berada. Kan macam mana kat UK ni kan, memang akak ni dengan Kak Lina ni kita orang ni usrah lain dan kita memang tak rapat sangat lah. Tapi bila duduk satu rumah, dia macam Tak ada pilihan. tak ada pilihan, macam dia lah aku kena jumpa hari-hari kan. Inilah yang kita yakin dia mempunyai kefahaman yang sama dengan aku dan aku terima segala menerima dengan segala baik buruknya kan. Sebab kita tahu kita tak mampu pun bergerak seorang-seorang. Tarbiyah zatiah tu penting, tapi tarbiyah dengan secara jama'i tu pun penting juga. Tak best lah dia. Seterusnya I dah nak macam mana? Gerak kita orang sahut ke? Nak tanya. Yang nak beri contoh dia macam kata ikut akhlak Nabi tu semua kan. Macam Nabi kan ada jatuh. Lepas tu tak ada adik-beradik kan. Macam contoh je lah kan. Macam mana kan tengok akhlak dia dengan parents. Macam kita nak tiru kan akhlak dia. Oh, okay. ada sih banyak cerita. Banyak je cerita dia. And Nabi contohnya parents kan, dia walaupun dia tak ada bukan dia tak ada, tapi ada je cerita yang bila dia sekali tu umur haram pilihan kot, yang dia baring atas dia punya perut, yang dia bercerita-cerita dengan wanita tu lah. Maksudnya maybe tak adalah bagi sekarang, tapi ada je lah cerita dia dengan orang yang dianggap sebagai mak ayah dia sebenarnya. Dan kedua mungkin sahabat. Maksudnya kot seorang adalah golongan pada kat Rasulullah kan. Sahabat mereka meniru akhlak Rasulullah kan. Macam kisah sahabat-sahabat yang ada ketangan pada keluarga kan. Tengok cara macam mana dia orang menyentuh keluarga dia orang juga. Mungkin boleh refer Al-Quran je lah kot, macam kan Al-Quran Al-Rasulullah ialah Al-Quran kan. So macam apa yang Al-Quran suruh tu lah yang kita kena buat, yang kita kena contohi macam baiklah kepada ibu bapa, sabarlah macam tu. Dapat cara keenam adalah terlibat dalam aktiviti dakwah. Pelik ke? Melibatkan diri dalam aktiviti dakwah adalah juga tarbiyah zatiah. Soalan. Pelik? Macam Tak jadi Macam dia. jama'i je. macam tu. Bukan pelik lah, tapi macam mana. Oh, kira awak anggap untuk pelik lah. Okay. Pelik ke? Ada siapa rasa tak pelik? Tolong kata tak pelik. Tak pelik? Kenapa? Kenapa? Sebab kita nak macam basically dakwah macam bawa adik lah kan. Macam nak bawa usrah. Macam kita lah kena siap. Kau faham lah. Faham? Nak membawa manusia yang contoh kan, ni kan nak bercakap tentang tarbiyah zatiah pun perlukan preparation kan semalam. Apa Ida? Okay, teruskan. Bila kita nak menyampaikan dengan terbaik macam Fazil cakap kan, kita akan mempersiapkan diri sendiri dululah. Bagaimana untuk menyentuh hati lain tanpa kita menyentuh hati diri kita. Kita menyentuh diri kita sendiri dahulu. Itu tak perlu explain yang panjang. Jadi confuse ke? Macam tak. Faham? Dah boleh terima je lah. Betul memang terima. Kita tengok okey. Seterusnya diakhiri dengan cara ketujuh adalah mujahadah. Apa maksud mujahadah Karina? Dia jawab ke? Cara tu struggle lah. Okay. Yes. Macam kita cuba konflik semua tu.
je Karina je maksud lain. Apa yang awak faham lah. Tak. Oh. Salah. Tak tahu. Mujahadah tu perkataan jihad kan. Jihad tu maksudnya bersungguh kan. Dan kita dah bermula pada muhasabah sampai kita taubat tu, dan kita menambahkan ilmu. Seterusnya apa lagi kita buat? Lepas menambahkan ilmu tadi, tak ingat. Pembaskan wawasan. Itulah sekali masa membaca buku dan pembelasan wawasan akhlak dakwah. Akhlak dakwah kan. Mujahadah, bersungguh. Bagaimana kita bersungguh untuk buat yang terbaik dalam IB kita. Bersungguh jugalah kita dalam tarbiyah zatiah kita. Bersungguh kita menjagalah mutabah amal kita. Bila dia macam mana mutabah amal tu, buatlah dia sebagai, bukanlah hanya tik-tik dekat buku tu, tapi dia adalah satu perjanjian lah kita dengan Allah kan. Macam, ya Allah, aku ni nak mentarbiah diri aku, moga engkau bantulah aku agar aku dapat melaksanakan kan apa yang aku janjikan denganmu ni. Kita bercakap dengan Allah supaya kita rasa benda tu is a connection with him lah, supaya dia tak ada jadi macam hanyalah mutabah amal. Bila kata nak jadi tarbiyah zatiah adalah mutabah amal, tapi lakukanlah kerana Allah yang untuk kita lebih dekat kepada Allah tu. Dan untuk kita buat mutabah amal tu perlukan kesungguhan yang macam mana, 100% kan, 101% kan, 101%. Dia sama dengan istiqamah tak? Dalam istiqamah ada mujahadah dia. Boleh ke saya tu? Boleh kan? Apa yang awak maksud awak macam istiqamah tu sama dengan mujahadah ke? Betul lah dia cakap tu. Kenapa kan dia akhiri tarbiyah zatiah ni dengan bersungguh? Sebab apa-apa pun yang kita nak lakukan dalam hidup ni, dia bermula daripada kesungguhan ataupun keinginan lah. Keinginan. Kalau diri kita sendiri tak ingin untuk diri kita berubah, untuk disentuh dengan apa-apalah kan, kalimah-kalimah Allah, benda tu tak akan sampai kepada kita. Dan inilah mujahadah tu, untuk kita merelakan diri kita ditarbiyah dan merelakan diri kita ni terbina sepanjang cuti ni. Walaupun mungkin kita rasa nakibah kita sibuk, kita rasa ahwat kita tak kisah pasal kita kan. Tapi macam Karina cakap tadi, kenapa kita tak put the effort untuk approach orang lain dulu? Sebab mungkin orang lain pun merasakan benda yang sama, menunggu lah, tunggu kan. Tapi tungguan tu tidak disentuh kan. Jadilah orang yang cuba menyentuh orang lain dulu, supaya lampu-lampu dekat Shah Alam ni menyala kembali. Mudah ke? Seterusnya last kan. Kita sukalah kalau Antuina sendiri boleh baca tentang tarbiyah zatiah ni, sebab kita boleh share apa yang kita kalau ingat apa yang kita semua tengok akhwat-akhwat lain yang buat juga kan. Sebab dia adalah satu praktikal. Dia bukanlah dia macam ni sekarang ni adalah satu pengisah yang kita mendengar je lah. Tapi akhir sekali tarbiyah zatiah ni dia perlukan practicality, dia perlukan amal je. Tanpa melakukan benda ni, tanpa kita lakukan teori tu, dia menjadi tak ada hasil lah. Sebab kita akhir sekali kita nak apa? Redha Allah kan. Macam mana nak dapatkan redha Allah tu? Allah sendiri kata, jadilah kamu hamba yang bertakwa kan. Orang hamba bertakwa ni bukanlah orang yang duduk diam ni, tapi dia adalah orang yang cuba kan, cuba apa? Mendekatkan diri dengan Allah. Cuba apa-apa yang kita rasa Allah kata, orang-orang bertakwa ni adalah orang-orang beriman, ada orang yang mengajak kebaikan. Jadilah orang-orang tu kan. Nanti kita bolehlah share dia punya PDF. But then baliklah kepada diri kita, sebab diri kita sendiri nak baca tak nak. Adakah kita rasa tarbiyah zatiah untuk diri kita ni penting ke tak? Macam tu lah.
Ada soalan? Aida dah. Dah ke masanya mungkin. Ada korang ada soalan ke? Macam kan macam tarbiyah Zakiah ni macam boleh katakan macam memastikan kita punya hati ni hidup sentiasa lah kan. Macam kita yang memastikan hati kita hidup kan. Macam kadang-kadang ni personally lah, macam kadang-kadang rasa macam letihnya nak keep up. Rasa macam kalau kita macam dia dah low battery sangat-sangat ni, tapi nak keep up juga biar tak nak mati pun tu. Tapi dah sekali apa ni macam rasa kalau macam banyak kita pernah jadi yang macam tiba macam dah mati dah macam dah mati dah. Tapi dah sekali bila disebabkan dia mati tu lah, dia jadi macam bila bangkit tu bangkit naik tinggi. Macam rasa macam oh hidupnya balik. Macam bila hidup tu. So macam macam soalan saya, perlukah dia sentiasa hidup ataupun boleh je bila dia boleh je mati macam tak salah pun gitu. Antu nak rapat ke muntalak? Bukan dia mah muntalak. Tak aku. Belum. Tak mesti. Tak belum lagi. Dah. Saya rasa pernah. Yang Ijis Bina Nisa duduk Rumah tu sebentar bina Sina. Ke KMB. Saya rasa lah benda tu soalan awak ialah Okey ke? untuk dia tinggi ataupun okey ke untuk kita hidup mati je kan. Macam tu. Dia macam sebab apa kita mati. Dia macam tak adalah fitrah kot kan. Iman terus dia naik, bukanlah kita sengaja nak matikan dia kan. Dia termati kan. So tak macam mana kan, tapi bangkit lah kan. Dan benda tu fitrah lah macam ni lah kan. Tanpa hati ni kan, dia tanpa hati kan. Normal lah tu untuk jatuh, dan yang penting tu bangkit kembali lah. Dan tarbiyah Zakiah tu yang penting untuk konsistenkan kita punya iman ni. Walaupun dia kan jatuh at least tak naklah mati lagi, tapi dia macam dia macam tak nak jatuh sangat kan. Dia macam nak jatuh sikit je. Macam dengan tarbiyah Zakiah yang kuat tu lah. Dia macam tak lepas sangat. Itulah kita ingat apa kan orang kata iman yazid wa yanqus kan, naik dan turun. Pasal satu kisah yang sahabat jumpa Rasulullah kan, macam dia nangis kata ya Rasulullah, bila aku bersama kamu dengan sahabat dia rasa iman dia tinggi, tapi bila aku balik rumah aku bergembira dengan anak isteri kan, dan dia rasa macam bersalah semua kan. Kenapa perasaan tu tak sama ketika aku bersama engkau dengan sahabat. So Rasulullah kata lah macam sayang kalau iman kau sentiasa macam tu je sepanjang masa, malaikat aku turun dia bersalaman dengan kau kan. Macam congrats lah, macam tahniah, power gila kau boleh bentengkan iman. Macam tu lah nak kata, malaikat pun macam kagum lah kalau ada orang macam tu. Tapi Rasulullah kata memang iman tu naik dan turun, tapi sejauh mana kita nak betul-betul bangkitkan iman kita kembali. Macam Kak Lai kata, ingat lah Kak KM tu pernah minta diorang buat graf iman, ingat and akak suka sangat lah macam sama lah dulu kan. Akak bagi, sekejap, korang bagi akak ke? Korang simpan tak ingat. Akak suka graf Karina sebab dia pergi buat graf ekonomi tau. Kan dia sama ekonomi awak Fluctuate je? Bukan saya econs, dia ada fluctuation kan, macam naik turun tu. Tapi kan the second macam naik turun, tapi the second times turun tu tak boleh turun yang lagi teruk dari turun tu. So that's how the iman kita punya graph sepatutnya should be. Dia memang naik turun, tapi yang turun tu tak boleh turun yang lagi teruk daripada before ni. Siapa nak jadi manusia yang lebih teruk daripada sebelum ni? Contoh kan kisah-kisah kita sebelum tarbiyah kan, kita nak balik tak kepada iman kita, keadaan iman kita ketika itu kan. Kalau boleh kita tak nak pun, macam lain lah bila kita makin besar ni kan. Kalau boleh nak jatuh, bukanlah jatuh yang masa sebelum-sebelum ni berkisah kan lah. Dan ya fitrah kan, sebagaimana fitrahnya dia turun, fitrahnya dia akan naik juga. Ada soalan lagi? Dia tak kalau kita kata kalau tarbiyah Zakiah ni kita punya penanda bukan penanda aras, dia macam kayu pengukur dia kita punya tarbiyah Mutabak amal. tarbiyah mutabak amal. Betul? Sebab tu lah macam kena ada minta amal, dan yang tik tu kan sebab kita boleh muhasabah dan check penanda. Sangat macam mana lepas ni lah kot nanti nak pergi mana pula kan.
tabak amal tu sangat penting lah. Sebab kat situ lah kita boleh nampak macam mana kita ni okey ke tak. And kita sangat macam mana, akak rasa tabak amal akak sangat dijaga bila kat UK. Teruknya. Maksudnya kat KMB okey je lah. Cuma kat UK memang akak jaga diri lah. Sebab dekat UK tu macam tak tahu kenapa, tapi rasa terbiasa hati kita kena lagi kuat lah. Macam akak teringat tu pun yang Kak Izzy memang cerita, so kita macam memang jaga tabak amal dekat UK. Macam apa? Oh, asal ni. Macam kan bila kita dah buat mutabak amal tu, kita macam keep on buat everyday. So macam kalau dalam melakukan benda-benda tu yang hati kita kosong, Dia macam jadi ritual. lali, dia macam macam tu lah. Macam kita bangun macam setiap malam bangun, tapi macam benda tu macam Kebiasaan. hilang value. Soalan ke? Soalan aku dia macam kalau macam tu macam mana? Macam Teruskan so kita kot. continue je dengan Sebenarnya kalau macam hati akak rasa macam ya Allah, hati aku tak rasa apa kan. Macam bagilah aku hati yang baru. Dan berdoa. Macam minta Allah hati yang baru kan. Sebab perasaan tu Allah bagi. Mungkin hilang rasa tu pun sebab Allah nak uji je. Macam adakah kau buat sebab perasaan atau kau buat sebab aku kan. Tu lah maksud yang besar kot bila buat something kerana Allah lah kot. Ada soalan lagi? Sebab kita ke segmen terus je dah lah. Okay, InsyaAllah suka lah kot untuk akak recap sikit apa yang Aida cakap tadi kan. Itulah pernah dapat ke bola besi, analogi bola besi? Pernah? Pernah dapat tadi? Kiki pernah dapat tak? Apa ni? Pernah dengar. Pernah dengar? Ni pensel Tapi tak ingat. kan macam bola besi tu nak cakap kau kat awak ni. Bola besi tu macam bola dalamnya iman tau. Lepas tu luar dia fikrah lah. Oh, pernah. Fikrah. Okay. Agak dengar cakap fitnah. Lepas tu amal. Dan sekali baru ahlak. Akak suka lah relate kan. Akak suka lah relate kan bola besi ni dengan apa yang Aida cerita tadi, yang point first sampai last kan. Sebab pertama tu adalah tazkiyah, mencikkan diri, taubat itu adalah iman kita sendirilah. Lepas tu baru apa tu baru yang seterusnya baru cerita pasal akhlak semua kan. Macam ni lah kita kot, kita sangat perlu ingat lah yang iman lah yang the core of everything. Sebab macam ni bola besi ni bila panas dia memang akan mengeluarkan dia punya kepanasan dia tu sampai keluar, barulah ternampaknya warna-warna Allah yang tarbiyah-tarbiyah yang kita dapat kan. Itulah sebenarnya yang kita kena jaga sebenarnya, iman kita. Dan itulah yang akan tarbiyah zatiyah tu lah yang akan sangat membantu kita lah dengan menjadi iman kita. Yang lain-lain tu bukan nak cakap fikrah dan amal kita tak penting, tapi the first thing is always our iman lah, and it's how it reflects everything that we do in this world. Betul. Okay, so insyaAllah seterusnya boleh lah kot Nak bagi rehat minum air pun korang tak minum air kan. minum air.